Ya, Alhamdulillah. Demikian kita akan bersama dengan narasumber kita ya dalam segmen wawancara secara virtual, segmen Ya. Muziumku Warisanku berkenaan dengan kepentingan pemeliharaan bahan koleksi muzium. Sudah pun berada di talian Ya. narasumber kita. Jadi kita cuba sapa narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar pada pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah ya, kita bersama dengan narasumber kita Muhammad Adam bin Ramli ya, itu pegawai muzium. Jadi satu tajuk yang akan kita bawakan berkenaan dengan kepentingan pemeliharaan bahan koleksi muzium. Mungkin Tuan dapat menerangkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kepentingan pemeliharaan bahan koleksi muzium ini, Tuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Radio Televisyen Brunei, khususnya Rampai Pagi kerana memberikan peluang wawancara untuk saya pada pagi ini. Jadi pada wawancara pagi ini saya ingin menerangkan tentang kepentingan pemeliharaan bahan koleksi muzium. Jadi penghayatan kita ni terhadap sejarah merupakan aspek yang sangat penting dan perlu dihayati oleh setiap masyarakat, terutamanya golongan muda. Peristiwa sejarah ini merupakan peristiwa yang sangat penting untuk kemajuan negara, indah kira entah dari segi ekonomi ataupun perpaduan negara kita ni. Jadi bahan sejarah yang ada ni perlulah dipelihara agar dapat dilihat oleh generasi yang akan datang. Jadi kalau di negara kita ni, Brunei Darussalam, Jabatan Muzium-Muzium khususnya bahagian pemeliharaan dan pembaikan merupakan bahagian yang bertanggungjawab dalam memastikan kelangsungan jangka hayat sesebuah artifak itu. Bahagian ini bertanggungjawab dalam memelihara, membaik pulih dan memastikan bahan warisan budaya dalam koleksi Jabatan Muzium berkeadaan selamat daripada kerosakan. Dan terdapat 5 buah unit di bahagian pemeliharaan dan perbaikan, iaitu unit saintifik, unit organik, unit inorganik, unit pemeliharaan kertas dan juga unit penjilidan. Baik, itu dia penjelasan pertama yang telah dikongsikan oleh tetamu kita, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Adam ya. Baik Tuan, untuk seterusnya kita ingin mengetahui ya, tadi Tuan ada menyatakan ataupun mengongsikan kepada kita di mana unit-unit di bawah bahagian pemeliharaan dan perbaikan, iaitu unit saintifik, unit organik, inorganik dan juga pemeliharaan kertas serta penjilidan ya. Jadi kita ingin mengetahui apakah peranan pada setiap unit-unit di bawah bahagian ini. Okey, jadi unit-unit yang saya sebutkan tadi ada 5 semuanya. Ya. Unit-unit tersebut memainkan peranan yang tersendiri dalam membuat kerja-kerja pemeliharaan bahan koleksi Jabatan Muzium mengikut ketetapan yang telah diberikan dengan bidang kemahiran masing-masing. Jadi yang pertama unit saintifik. Unit ini memainkan peranan yang penting sebelum kita ni start membuat kerja-kerja pemeliharaan itu. Unit ini bertanggungjawab bagi kerja-kerja penerimaan dan pengamalian bahan, dokumentasi, membuat penyelidikan mengenai kaedah pemeliharaan yang sesuai, pengawalan serangga perosak, memeriksa suhu dan kelembapan dan juga memeriksa kadar cahaya di galeri-galeri kita ni. Ini akan saya terangkan lebih lanjut lagi nanti sebelum apa-apa pekerjaan pemeliharaan itu dibuat. Bahan itu mesti dulu masuk ke unit saintifik. Pegawai dan kaki tangan unit anitah yang akan menerima ni bahan ini, macam membuat catatan kemasukan bahan, dan selepas itu membuat dokumentasi yang dipanggil condition report. Dokumentasi ini sangat penting. Dalam borang condition report itu akan dicatat informasi-informasi mengenai bahan tersebut seperti nama, nombor pendaftaran, kondisi bahan berkenaan, apa jenis kerosakan yang dialami itu, lepas dicatat dan mesti diambil gambar juga untuk melihatkan sebelum dan selepas pemeliharaan. Jadi selepas penyelidikan ini nanti untuk kaedah-kaedah yang sesuai itu, selepas selesai dokumentasi, baru bahan itu diberikan kepada unit-unit yang bersesuaian. Jadi basically unit ini yang menerima dulu, unit saintifik menerima, membuat dokumentasi. Selepas siap dokumentasi akan diberikan kepada unit-unit yang lain. Itu unit saintifik. Yang kedua unit organik, bertanggungjawab untuk membuat kerja-kerja pemeliharaan
bahan tekstil dan bahan koleksi yang diperbuat daripada kayu, ivory, iaitu gading gajah dan anyaman. Sebagai contoh bahan dari tekstil, jadi unit Anitah yang akan membuat kerja-kerja pemeliharaannya seperti kalau ada berlubang atau koyak dapat diorang jahit, kalau ada kotoran dicuci, diterika, steam dan memvacuum juga. Tapi vacuumnya tu vacuum yang yang khas, bukan yang macam kita dipakai di rumah. Jadi yang dinamakan museum vacuum. Memang khas digunakan untuk kerja-kerja pemeliharaan sahaja. Jadi unit ketiga, unit inorganik, bertanggungjawab dalam membuat kerja-kerja pemeliharaan bahan yang diperbuat daripada logam, kaca, seramik dan batu. Yang dimaksudkan dengan logam itu termasuk besi, emas, perak dan tembaga. Sebagai contoh, kalau ada bahan dibuat daripada besi dan kerosakannya itu bertagar, macam ada penggalian dapat bahan besi dan dilihat bertagar. Jadi caranya dulu dikikis dulu tagar itu. Mesti dikikis, dibuang dulu, itu dibersihkan. Dan lepas itu dibagi chemical yang dinamakan rusticide. Fungsinya untuk menstabilkan tagar dan memberi protection supaya tagar itu tidak melarat lagi. Dan nombor 4, unit pemeliharaan kertas. Unit ini bertanggungjawab bagi memelihara bahan koleksi seperti Al-Quran, manuskrip, buku, majalah dan lukisan berbingkai. Untuk pemeliharaan kertas ini, diorang ini berkemahiran membuat kerja-kerja pemeliharaan bahan yang diperbuat daripada kertas. Jadi ada 2 kaedah pemeliharaan yang selalu digunakan, iaitu proses awet basah yang diorang panggil sandwich dan juga proses awet kering. Jadi untuk menentukan proses mana yang akan digunakan nanti, pertama mesti dicek dulu sama ada dakwat di dalam bahan itu luntur ataupun tidak. Caranya senang saja, ambil distilled water, pakai cotton bud, dikikis, macam digusuk-gusuk saja sedikit dakwat itu. Itu dapat kita ni tahulah. Sekiranya macam ini luntur, tahan dakwatnya, mereka akan menggunakan proses awet basah. Tapi sekiranya luntur, mereka menggunakan proses awet kering. Prosesnya ni memakan masa bergantung kepada kerosakan juga. Bayangkan jika ada satu buku atau 100 muka surat. Jadi ianya mesti dibuka satu-satu tu. Dia dapat dibuat as a whole mesti dibuka satu-satu muka suratnya. Kadang-kadang boleh memakan masa sampai berbulan-bulan mengikut kerosakan bahan berkenaan. Dan yang terakhir sekali, unit penjilidan. Ini bertanggungjawab dalam menjilid bahan-bahan koleksi perpustakaan Jabatan Museum dan Arkib Negara Brunei Darussalam seperti surat khabar, buku dan membuat kotak. Menjilid ini artinya menjahitnya. Diorang jahit berbalik buku itu. Kalau ada yang tanggal atau perlu dikompil jadi satu naskah. Jadi pertanyaannya Mas Hanif, kenapa diorang membuat kotak? Saya disebutkan tadi diorang membuat kotak. Tapi diorang penjilid. Ini saya akan terangkan lagi kemudian. Okey. Jadi Tuan, jika bahan tersebut tidak dapat dibawa ke makmal pemeliharaan, jadi apakah yang bahagian pemeliharaan dan pembaikan lakukan? Okey, pada asasnya memang kerja-kerja pemeliharaan ini dilakukan di dalam makmal kami. Tapi kadang-kadang ianya juga tergantung kepada keadaan atau kondisi bahan itu sendiri. Macam jika bahan koreksi tersebut itu dia dapat dibawa masuk ke dalam makmal, maka bahagian kami akan mengadakan kerja-kerja pemeliharaan tersebut secara on-site di tempatnya. Antara sebabnya macam terlalu besar ataupun barat. Sebagai contoh, kerja yang pernah kami buat memelihara perahu lumba yang bertempat di Museum Teknologi Melayu, atau bahan itu berada di tempat yang jauh. Kerja-kerja pemeliharaan macam di Museum Daerah Belait, Kampung Labu Estate daerah Temburong. Jadi untuk men-save masa kami yang mengagar ke sana. Ataupun bahan itu juga memerlukan kerja-kerja pemeliharaan yang ringan saja.
macam ada yang berhabuk kan di galeri-galeri itu. Kalau ataupun selalunya kami buat on-site saja. Ya, dan cukup menarik sekali ya, seperti yang informasi ataupun bahan yang telah dikongsikan oleh tetamu kita, juga kita dapat menyaksikan Auda petikan gambar-gambar ya yang telah pun dirakamkan. Dan Tuan, yang jauh lebih pentingnya juga kita ingin mengetahui apakah penyebab ataupun faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan bahan koleksi ini, mungkin dapat dijelaskan sebagai informasi kita bersama. Okey, mengenai dengan faktor-faktor yang menyebabkan kerosakan bahan koleksi ini. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya indah semestinya untuk bahan koleksi di Jabatan Museum-Museum saja. Saya percaya pun penonton-penonton setia Rampai Pagi pun ada juga yang menyimpan koleksi itu sendiri. Macam ada yang menyimpan stamp, buku, majalah, barang-barang lama. Dan macam Jabatan Radio Television Brunei pun mesti juga ada menyimpan rekod-rekod kan. Betul. Macam filem apa tu. Ya. Jadi saya akan menyenaraikan 6 faktor yang menyebabkan kerosakan bahan koleksi. Yang pertama, bencana alam. Macam hujan, banjir dan sebagainya tu. Ini sesuatu yang kita ni tidak dapat jangkakan lah. Macam kadang-kadang kalau sudah ada bencana alam itu bukan saja bahan yang rusak, semua tempat dia, semualah yang rusak itu disebabkan bencana alam. Jadi yang kedua, habuk dan kotoran. Habuk dan kotoran ini macam pulang ni, macam tidak berapa penting usulnya. Tapi kalau lama dibiarkan pun merosakkan bahan je ni. Habuk dan kotoran ni Yang ketiga, cahaya. Cahaya ni selalunya berkaitan dengan bahan koleksi yang organik, yang dibuat daripada kain, leather ataupun kayu. Jadi cahaya yang berlebihan itu boleh merosakkan bahan, iaitu dapat menjadi pudar dan rapuh. Kadang-kadang macam kita ni pun sekiranya menjamur kain di luar terlupa, jadi pakaian kita ni pun boleh jadi kabur juga. Itu disebabkan oleh cahaya yang berlebihan. Dan yang keempat lagi, suhu dan kelembapan. Turun naik yang melampau dalam suhu, keadaan yang sangat kering atau sangat lembab. Jadi didapati tempat itu kering, jika macam kami mendapati tempat itu kering, galeri itu, so caranya kami turunkan suhu penghawa dinginnya. Dan jika tempat itu didapati terlalu lembab, bahagian kami akan menyarankan untuk menggunakan mesin dehumidifier untuk menarik semua kelembapan itu. Jadi yang kelima, serangga perosak seperti lipas, bubukan, anai, silverfish. Ini selalunya membuat kerosakan dengan memakan kayu ataupun tekstil itu. Dan yang terakhir sekali, nombor 6, kesilapan manusia ataupun human error. Ini berkaitan dengan pengendalian bahan, macam handling. Kadang-kadang cara mengangkat bahan itu tidak betul ataupun boleh menyebabkan kerosakan juga. Jadi apa yang 6 saya sebutkan ini ada berkaitan juga ni. Macam suhu dan kelembapan. Kadang-kadang tempat itu terlampau sajuk, jadi berkulat tempat itu. Jadi dah berkulat, datang segala lipas, makan segala kulit-kulit itu kan. Jadi itu yang mesti dipantau sebenarnya. Ya, jadi kita percaya bahan-bahan koleksi ini memerlukan pemantauan. Betul. Jadi apakah faktor-faktor yang mesti dipantau bagi bahan koleksi ini, Tuan? Faktor yang mesti dipantau bagi bahan koleksi, sebenarnya pemantauan rapi bahan koleksi ini sangat pentingnya. Jadi melalui pemantauan ini nanti macam kita ni dapat mengenal pasti lebih awal sebarang isu-isu yang terdapat pada satu-satu bahan itu. Kalau selalunya terms yang kena gunakan, prevention is better than cure. Jadi diambil tahu dulu
situasinya yang lebih awal sebelum bahan itu lebih rosak nanti. Jadi ada 4 faktor yang perlu kita dipantau. Jadi yang pertama, keadaan bahan koleksi itu sendiri. Mestilah pasal kita akan menjaga bahan koleksi itu supaya tidak rosak. Yang awal-awal dipantau bahan koleksi itu saja dulu. Yang kedua, penyelenggaraan bangunan, kemudahan dan peralatan. Ini berkaitan juga dengan bencana alam tadi ya. Macam sekiranya kalau dah hujan lambat, apa terjadi arah bangunan itu? Ada leaking kah? Ada air masuk kah? Kita ni cek juga keadaan penghawa dinginnya. Kalau ada leaking, apa perlu dibuat? Peralatan-peralatannya yang ada di dalam itu mesti kita ni pantau. Yang ketiga, persekitaran dalaman, iaitu suhu dan kelembapan, kadar cahaya UV dan kebersihan tempat itu. Dan last sekali, yang keempat, serangga perosak. Tapi macam sekiranya didapati ada serangga perosak seperti anai, bahagian pemeliharaan dan pembaikan akan memanggil agensi-agensi swasta untuk kerja-kerja penghapusan serangga perosak. Itu kalau ada anai dan bukan apa-apa tu. Tapi sekiranya kalau ada macam ada tikus, tu bahagian kami sendiri tu memasang perangkap tikus di galeri-galeri itu. Dan untuk makluman juga bahagian pemeliharaan dan pembaikan membuat pemantauan sebanyak 2 kali dalam sebulan ke galeri-galeri pameran untuk memastikan bahan dalam keadaan selamat daripada kerosakan. Iya, penjelasannya cukup menarik sekali ya. Dan untuk akhirnya ya, kerana memandangkan masa kita tidak mencukupi ya Tuan ya, kerana kita nanti insyaAllah akan mengikuti siaran berita 9 pagi. Baik, tapi untuk soalan terakhir, kita ingin mengetahui bagaimana jika bahan koleksi tersebut ataupun bahan pameran tersebut ya rosak dan sudah orang tani indah dapat diselamatkan. Jadi mungkin ada cara-cara tertentu. Silakan Tuan. Okey, soalan yang bagus Ya. Ia tanya orang ni hidup ini dah selalunya indah, Betul. langit dah selalu cerah ya. Aku sangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Betul. Artinya sesuatu itu kadang-kadang tidak dapat kita ni jangkakan. Itu pasti. Sebab saya selalu menerangkan kan mengenai dengan memelihara bahan koleksi ini kan. Tapi sekiranya bahan itu rosak, macam langsung tidak dapat dibuat apa-apa, macam mana? Ini mesti kita ni tahu ni. Jadi sebagai contoh, bahan itu dibuat daripada kertas. Ambil contoh manuskrip supaya senang kita ni. Kadang-kadang bahan itu terlampau rapuh, dipegang pun hancur. Jadi dalam situasi ini, bahagian pemeliharaan dan perbaikan meneliti dulu kondisi bahan berkenaan itu. Dan selalunya memberikan saranan supaya dimasukkan ke dalam kotak dan disimpan ke tempat yang bersesuaian. Ada tadi fungsi unit penjelidan. Diorang membuat kotak tadi. Jadi kotak itu sebenarnya untuk menyimpan dengan sukatan-sukatan yang bersesuaian dengan bahan itu. Jadi kadang-kadang macam bahan ini ia tak hanya satu-satunya kadang-kadang barang itu rare kan, dah dapat di mana-mana lagi. Satu, dah ada duanya. Seperti cintaku padamu lah macam tu. Jadi bahan itu dipelihara dengan kondisinya yang sedia ada saja. Untuk mencegah daripada mengalami kerosakan yang lebih teruk. Jadi artinya bahan itu untuk disimpan disimpan sahaja. Baik. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Adam bin Ramli, Pegawai Muzium, mengongsikan mengenai dengan kepentingan pemeliharaan bahan koleksi muzium. Ya, nampaknya masa sudah pun menyemuri kita ni. Betul sekali. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Adam. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.